300,000 pelajar sekolah di Malaysia pengguna vape. Wow. Ini melibatkan pelajar lelaki 250,000 dan pelajar perempuan 50,000. Dan 40.9% menggunakan satu kali sehari dan 33% lebih kurang 2 hingga 5 kali sehari. Inilah yang perlu kita khawatiri berkenaan dengan situasi ini kerana kita melihat bahawa dalam usaha kerajaan untuk melahirkan generasi penamat ini tentu ada cabaran yang tersendiri dan hari ini kita nak menggerakkan naluri setiap daripada anda yang juga merupakan perokok elektronik untuk kita beri kesedaran kenapa ianya bahaya. Untuk itu kita bersama dengan Dr. Nurul Yakin secara dalam talian, merupakan seorang pakar perunding perubatan pernafasan, perubatan dalaman dan pakar gangguan tidur antarabangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Doktor, masa kita agak terhad tapi kita nak fokus dululah. Mungkin gambar awalnya mungkin dapat diterangkan komposisi ataupun kandungan dalam rokok elektronik ini yang memberi impak yang buruk pada kesihatan. Silakan Doktor. Okay, jadi vape ataupun rokok elektronik ini dia mengandungi beberapa komponen yang utama. Yang pertama dia mengandungi nikotin. Nikotin adalah bahan yang menyebabkan ketagihan seseorang terhadap vape, terhadap rokok. Jadi nikotin antara salah satu bahannya. Yang kedua adalah ethylene glycol, iaitu bahan yang berfungsi untuk menukarkan menukarkan cecair kepada wap. Dan bahan seperti aditif dan flavoring, contohnya diethyl. Bahan inilah yang akan memberikan bau dan wangi kepada vape tersebut. Namun begitu, bahan-bahan yang terdapat dalam e-cigarette ataupun vape ini sebenarnya memberikan kesan yang tidak baik, terutama kepada paru-paru, jantung, otak dan juga keseluruhan tubuh badan manusia. Okey, Doktor, mungkin Doktor juga boleh kongsikan apa yang akan terjadi ataupun reaksi tubuh badan kita apabila seseorang itu menghisap vape. Okey, jadi sebagai pakar paru-paru, saya memang banyak terlibat dengan perawatan pesakit mengalami masalah paru-paru. Jadi kerana vape ini dia memberikan kesan yang direct ataupun secara langsung kepada paru-paru. Antara kesan yang kita boleh lihat adalah pneumothorax, yang anda lihat gambaran. Berlakunya kebocoran paru-paru di mana udara boleh terperangkap ke dalam paru-paru menyebabkan berlakunya keadaan pneumothorax ini. Biasanya pesakit pneumothorax ini mengalami gejala seperti susah nafas, sakit degupan jantung laju. Jadi kita melihat guna vape ini mereka lebih berisiko tinggi untuk mendapat masalah pneumothorax ataupun paru-paru yang terperangkap di dalam udara yang terperangkap di dalam paru-paru. Jadi untuk merawatnya kita perlu menebuk paru-paru seseorang, memasukkan tiup dan mengeluarkan udara yang terperangkap dalam paru-paru tersebut. Selain daripada pneumothorax, terdapat juga keadaan yang kita panggil popcorn lungs ataupun bronchiolitis obliterans, di mana tisu paru-paru teruk terjejas disebabkan keradangan yang berlaku. Dan popcorn lungs ini disebabkan oleh komponen diethyl itu sendiri, yang sangat banyak terdapat di dalam vape. Jadi pesakit yang mengalami popcorn lung ataupun obliterans ini mengalami gejala seperti batuk berpanjangan, susah nafas, sakit dada, dan ini memberikan kesan yang sangat serius kepada pesakit yang mengalami masalah popcorn lung ataupun bronchiolitis obliterans ini. Selain daripada itu, pesakit ataupun perokok penghisap vape ini, mereka boleh mengalami satu keadaan yang kita panggil EVALI ataupun e-cigarette ataupun vape related acute lung injury, di mana terdapat keradangan yang serius di dalam tisu paru-paru menyebabkan pesakit mengalami kesukaran bernafas, memerlukan bantuan oksigen, sehingga ada yang perlu dimasukkan ke ICU, ada yang sehingga perlu memerlukan bantuan pernafasan ataupun mesin ventilator kerana kerosakan di tisu paru-paru yang teruk. Dan kajian di US baru-baru ini menerbitkan sekitar tahun 2019 terdapat satu outbreak ataupun wabak di kalangan pengguna vape di mana melibatkan 2,000 kes pengguna vape mengalami masalah EVALI ini, melibatkan 68 kematian. Dikatakan berpunca daripada komponen vape yang tidak dikawal. Jadi itu sebenarnya antara kesan vape kepada paru-paru. Dari segi kepada jantung, komponen nikotin dalam vape tersebut boleh menyebabkan serangan jantung. Kerana nikotin ini boleh menyebabkan saluran darah di dalam jantung itu tersempit secara tiba-tiba, panggil vasospasm. Jadi ini boleh menyebabkan serangan jantung, terutamanya di kalangan orang muda. Kalau kita lihat biasanya serangan jantung ataupun heart attack ni berlaku di kalangan orang tua, tetapi untuk penghidu vape, penghisap vape, mereka boleh mendapat serangan heart attack walaupun berlaku di usia muda. Dan serangan stroke di usia muda juga boleh berlaku di kalangan penghisap vape, kerana kondisi vasospasm ataupun kesempitan salur darah secara mendadak yang disebabkan oleh
nikotin dan komponen di dalam vape itu sendiri. Dan kalau kita lihat penggunaan vape di kalangan remaja, kita lihat vape ini mendapat sambutan yang sangat tinggi di kalangan remaja kerana baunya yang menarik. Baunya seperti popcorn, seperti gula-gula, seperti candy. Jadi mereka menarik kanak-kanak, remaja untuk menggunakan vape. Jadi kajian menunjukkan kesan vape pada perkembangan otak ini sangat merisaukan di mana perkembangan kanak-kanak dan remaja, perkembangan otak mereka sangat aktif ketika usia ini, tetapi dengan adanya komponen vape ini, komponen dalam vape ini yang menyebabkan perkembangan otak kanak-kanak dan remaja terbantut. Mereka mengalami kesukaran untuk fokus dalam belajar, mereka mengalami masalah untuk mengingat, memori mereka terjejas. Jadi ini adalah satu perkara yang merisaukan. Jadi ini adalah mungkin antara kesan-kesan negatif vape kepada paru-paru, kepada jantung dan kepada otak. Baik doktor, kalau kita lihat ada pelbagai simptom sebenarnya mungkin selama ini pernah dialami oleh perokok elektronik, tapi mereka mengabaikannya dengan beranggapan bahawa ianya adalah simptom biasa. Apa agaknya sebagai permulaan, mungkin doktor boleh kongsikan simptom awal untuk dikenal pasti bahawa ianya memberi kemudaratan kepada kesihatan? Sebab tadi ada dikongsikan yang viral kesnya, yang mana dia kata tiba-tiba rasa macam terhimpit kan, dan sampai terus pengsan. Jadi macam mana mungkin kita nak kena pasti tanda-tanda awal ni, silakan. Okey, jadi tanda-tanda awal yang mungkin boleh dirasai oleh penghisap vape ini ialah terutamanya sekiranya mereka mempunyai penyakit asma ataupun penyakit paru-paru yang sensitif, mereka akan merasa susah nafas, rasa seperti dada tu ketat, rasa dada ketat, susah nafas, dan ini menyebabkan mereka mengalami level oksigen yang rendah. Jadi apabila mereka susah bernafas, oksigen pun susah nak masuk ke dalam badan, dan mengalami kesukaran bernafas. Selain dari itu, sekiranya perokok penghisap vape ini mempunyai keradangan ataupun inflammation, boleh berlaku paru-paru berair, sebagai pleural effusion. Dan paru-paru berair ini seperti gambar rajah X-ray yang ditunjukkan tadi, terdapat air yang berkumpul di paru-paru, menyebabkan paru-paru tidak boleh mengembang dengan elok, menyebabkan proses penukaran gas oksigen dan karbon dioksida itu terganggu. Jadi mungkin itu antara tanda-tanda awal di mana pesakit kebiasaannya akan mengalami simptom susah nafas, dada ketat, dan seterusnya diikuti oleh masalah batuk, dan batuk ini boleh menjadi batuk berpanjangan. Okey, doktor, kalau kita lihat tadi doktor dah sebut tentang risiko penyakit seperti popcorn lung, pneumothorax, boleh memberi implikasi kepada jantung dan juga otak. Tetapi adakah golongan perokok elektronik ini juga berisiko untuk menghidapi kanser paru-paru? Okey, jadi seperti yang kita tahu, vape ini masih lagi baru di pasaran, diperkenalkan pada tahun 2023, dan lihat baru 19 tahun mereka ini berada di pasaran. Jadi kurang kajian yang menyeluruh yang dilakukan, tapi setakat ini terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan menunjukkan risikonya tinggi. Kalau kita lihat rokok memang berisiko untuk menyebabkan kanser paru-paru kerana dalam rokok itu terdapat 7,000 bahan kimia yang menyebabkan kanser karsinogenik dalam rokok. Di dalam vape pula didapati terdapat sekitar 4,000 komponen dalam vape yang menyebabkan kanser. Jadi kita lihat vape ini tidak kurang bahayanya berbanding rokok dalam risiko untuk mendapatkan kanser bagi penghisap vape itu sendiri. Dan yang menyedihkan adalah bukan sekadar penghisap vape itu sendiri yang terlibat, tetapi orang sekitar juga boleh berisiko atau kita panggil second hand vapor. Kita ada smoker dan kita juga ada second hand vapor. Jadi second hand vapor ini turut mendapat risiko yang tinggi sekiranya mereka terdedah pada bahan-bahan seperti nikotin, diethil, formaldehyde yang boleh menjadi punca kanser, yang boleh menjadi punca kepada masalah paru-paru, masalah jantung dan masalah otak. Betul, sama seperti kita lihat kalau macam dadah apa semua, pasti ada program untuk memulihkan. Mungkin ada yang ingin terlibat tapi mungkin rasa macam sindrom untuk berhenti itu macam payah sikit. Jadi mereka memerlukan pada usaha yang panjang, sebab yang muda ni ialah darah muda semuanya. Mungkin sebab ini katanya dia ni vaping ke rokok ke ketika untuk sosial saja. Lama terjebak. Jadi untuk program yang kerajaan anjurkan seperti Generation Endgame ini, apa yang doktor rasakan bagaimana mampu memberikan perubahan besar landscape kepada anak-anak muda yang ingin berubah, yang ingin tinggalkan dunia rokok elektronik ini? Ya, jadi pendapat peribadi saya lah sebagai seorang pakar paru-paru, ini adalah satu program yang sangat baik. Seperti mana kita mewajibkan semua penunggang pemandu kereta memakai tali pinggang untuk menjaga keselamatan mereka. Seperti itulah kita perlu mewajibkan
sebaiknya, sebolehnya supaya perokok elektronik ataupun perokok ini dihentikan ya, kerana kajian telah banyak menunjukkan rokok antara punca kepada 270,000 kematian kalau kita mengikut kajian National Health Mobility Survey Kementerian Kesihatan kita 2019 rokok dikaitkan dengan kematian sebanyak 273,000 kes Dan rokok ini juga menyebabkan ketidakupayaan dalam kehidupan yang boleh menyebabkan seseorang mengalami kekurangan produktiviti, kekurangan kualiti kehidupan. Jadi saya sangat menyokong generational endgame ini supaya memelihara generasi muda kita daripada terjebak kepada vaping, rokok kawan dan terjebak memang sebenarnya suka untuk patah kembali. Okey, doktor, kita juga nak tahu berdasarkan kes yang dikendalikan oleh doktor sendiri kan, bagaimana doktor melihat mungkin ketika ini perbincangan dilakukan ada dalam kalangan mereka yang berasa khawatir dan melakukan pemberhentian itu secara drastik. Adakah ini juga membantu untuk mengembalikan semula kesihatan paru-paru mereka seperti biasa? Okey, jadi sebenarnya kita boleh lihat sudah berapa lama seseorang itu vape, menggunakan vape kerana kadar penggunaannya berkait rapat dengan kadar kerosakan di dalam paru-paru. Kajian menunjukkan penggunaan rokok setakat ini rokok selama lebih 20 tahun, satu pack sehari selama 20 tahun dikaitkan dengan risiko yang tinggi untuk masalah kerosakan paru-paru kronik seperti COPD, kes kanser paru-paru. Untuk vape kita masih belum ada kajian yang perinci yang mengaitkan antara berapa lama tempoh vaping dikaitkan dengan berapa banyak risiko kerosakan paru-paru Tetapi semakin lama seseorang itu menggunakan vape, semakin teruklah risiko kerosakan paru-paru itu namun begitu tidak terlambat untuk berhenti. Kerana kajian menunjukkan sekiranya kita berhenti vape ataupun berhenti merokok pada saat itu kerosakan paru-paru kita akan terhenti, akan statik, dia tak akan terus rosak. Kalau kita terus merokok paru-paru kita akan terus rosak secara drastik apabila kita berhenti kerosakan itu terhenti di situ dan ada kemungkinan boleh dipulihkan secara perlahan-lahan. Jadi untuk para perokok di luar sana, untuk para vapor di luar sana masih belum terlambat untuk berhenti pada level apa sekalipun kerana anda berhenti, insya-Allah ada sinar harapan yang menunggu kerana paru-paru yang rosak boleh dipulihkan walaupun mungkin bukan 100%, tapi insya-Allah sedikit sebanyak lebih baik daripada sekiranya diteruskan tabiat rokok atau vape tersebut. Okey, terima kasih pada Dr. Nurul Yakin, pakar perunding perubatan pernafasan, perubatan dalaman dan pakar gangguan tidur antarabangsa berkongsi tentang impak buruk dan semoga ada kesedaran, semoga ada perubahan yang baik demi kita nak lahirkan generasi masa depan, tapi sayang kalau semuanya telah pun diasapkan dengan pelbagai risiko kesihatan ini.